Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua students 5 Al-Biruni yang berada di atas talian sekarang. Okey. Dan selamat pagi, semoga dalam keadaan sihat. Sihat hari ini Airin, Nurin, Alia, Fatin, Sharifah, Salina, Mawadah sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. 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 Okey, bagaimana dengan yang lain? Alia sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Okey. Cikgu tak nampak mana boys mentang-mentang lah sisis hampir pupus terus tak ada untuk pagi ni. Okey, tapi tak apalah nak buat macam mana kan? Okey, baik. Sila respon sekiranya anda dapat melihat skrin yang telah cikgu kongsikan. Respon ya atau tidak. Dapat lihat tak? Nampak. Ha? Nampak je, nampak. Tak nampak? Nampak. Nampak ke tak nampak? Ya atau tidak? Nampak. Alhamdulillah nampak. Tak jelas. Okey, suara awak tenggelam jauh dari mikrofon kot. Okay, cikgu kuat sikit cikgu punya speaker ni. Alright. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab. Semoga pelajaran pagi ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Taala dan mendapat kefahaman serta petunjuk ilmu darinya. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Baiklah, kita bertemu kembali dalam kelas sejarah setiap hari Isnin dan juga hari Jumaat untuk students 5 Al-Biruni. Hari ini 12 hari bulan Julai, Isnin, pukul 11.10 pagi, cuaca tak berapa nak cerah hari ini, kan? Tapi ada nampak sedikit saja matahari, tapi kebanyakannya rata-ratanya mendung lah kan? Okey, baik. Baik, sebenarnya sebelum cikgu teruskan dengan pelajaran kita pagi ni, cikgu nak memberikan satu ulasan lah. Cikgu nak beri ulasan tentang apa yang normal baharu pelajarannya. Okey. Oleh kerana negara kita dilanda pandemik COVID-19, maka semua cara hidup kita menjadi kepada cara hidup yang luar daripada kebiasaan kita. Yang luar daripada kebiasaan kita tu kita kena biasakan jadi satu kebiasaan. Itu sebabnya ada istilah normal baharu. Okey, new normal. Okey, jadi sekarang ni ialah kalau kita lihat PDPR, ramailah student yang tak ada ada sebab-sebab tertentu. Kita tak boleh nak salahkan student 100% kenapa tidak ada. Mungkin ada sebab. Okey, memang betul ada malas tu memang sebab, tapi sebab-sebab lain kita juga ambil kira internet, data internet, gadget, persekitaran, environment kat rumah, dalam rumah tu, itu memainkan peranan tu. Baik, cuma cikgu nak beritahu di sini, okey, sekiranya wabak ni cikgu percaya takkan berakhir dengan segera. Dia ambil masa dan perlahan bergantunglah kepada peranan WHO dan kerajaan kita lah. Jadi awak sekarang darjah 5, nanti tahun-tahun akan datang kemungkinan awak masuk tingkatan 6 ataupun pengajian tinggi universiti, sama ada peringkat diploma ataupun ijazah ataupun matrik, tak kisahlah. Cuma apa nak cikgu nak beritahu di sini ialah apabila awak sambung pelajaran selepas SPM, new norm untuk pembelajaran adalah konsep macam ni secara atas talian. Jadi yang ada atas talian, yang dengar rakaman ini, awak kena cakna. Bila awak masuk
awak sambung belajar pengajian peringkat lebih tinggi selepas SPM, inilah corak belajarnya. Sekiranya awak tak hadir, jangan main-main kehadiran, jangan main-main dalam kehadiran masa awak sambung belajar. Sebab markah kehadiran ada. Okey, sekiranya tak cukup markah kehadiran, awak tidak boleh mengambil peperiksaan akhir tahun. Macam tu. Jadi cikgu beritahu ni awal-awal supaya awak bersedia. Dan cikgu percaya awak semua ni akan sambung belajar selepas ini. Sekiranya awak sambung belajar di peringkat lebih tinggi, inilah kemungkinan besar kaedah pembelajaran anda kan secara atas talian. Jadi itulah cikgu nak awak bersedia dah kan. Okey. Baik, yang hadir ni bagus, tak ada masalah. Okey, jom kita teruskan pelajaran. Okey, minta maaf lah cikgu belum lagi upload bahan ataupun video rakaman hari Jumaat lalu. Dah siap download. Nak upload ke YouTube tadi dah buat dah. Tetapi ambil masa kan, internet tak apa stabil pagi tadi, mungkin mendung kot kan. Jadi cikgu cancel, cikgu tangguhkan dulu, kita teruskan dengan belajar dulu. Nanti selepas ini cikgu terus upload dua-dua sekali, iaitu untuk 7.1 yang kita telah belajar pada hari Jumaat lepas dan hari ini 7.2. Okey, jom. Baik, apakah misi pembelajaran untuk topik 7.2? Topik 7.2 ialah dasar pendidikan kebangsaan. Jadi misi atau kriteria kejayaan yang kita nak capai untuk topik ini ialah anda dapat menyatakan matlamat ataupun tujuan dasar pendidikan kebangsaan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, di akhir pelajaran nanti anda dapat meneroka bukti usaha-usaha memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. Okey, baik. Okey, kita lihat introduction dasar pendidikan kebangsaan. Jadi sebenarnya student, topik-topik kecil dalam bab 7 ni semuanya berkenaan dengan perpaduan, menjurus ke arah perpaduan dan integrasi nasional. Okey, jadi bab 7 ni kita boleh buat kesimpulan, 7 ni tentang membina kesejahteraan negara. Maksud kesejahteraan di sini ialah perpaduan dan integrasi nasional. Okey, cikgu kena accept student yang nak masuk sebentar. Syafiq Aizati nak masuk. Welcome Syafiq Aizati. Okey, baik. Introduction Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum. Sebentar, cikgu nak setting cikgu punya. Okey, betul, dapat dah. Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Memang saluran terbaik pendidikan, tidak dinafikan. Sebab pendidikan ni bermula di peringkat rendah sejak kanak-kanak lagi. Jadi masa kanak-kanak itulah sangat sesuai kita tatarkan, kita dedahkan, kita semaikan, kita pupuk tentang perpaduan. Supaya apabila mereka dewasa, perpaduan tidak asing bagi mereka. Sebaliknya mereka akan akrab antara satu sama lain. Macam tu. Baik, dalam topik 7.2 ini, ada student nak masuk lagi sebentar. Dalam topik 7.2 ini kita akan belajar laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Baik, kita lihat latar belakang dulu latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Baik. Dasar ni ketetapan. Okey, dasar ni bermaksud polisi. Dalam istilah lain lah, kata serti bagi dasar ataupun ketetapan. Baik.
Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Ni hanya pengenalan saja, hanya latar belakang. Yang penting anda perlu tahu matlamat seperti dalam kita punya misi pembelajaran, matlamat dan tujuan dasar pendidikan kebangsaan. Jadi untuk memupuk perpaduan kaum dilaksanakan melalui Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 yang dikenali sebagai Penyata Razak. Okey, yang ni kita akan bincang dengan lebih lanjut selepas ini. Dimaktubkan dan kemudian Penyata Razak tersebut dimaktubkan sebagai ordinan pelajaran menjadi undang-undang. Okey, 1957, kemudian disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib, dan selepas itu ada satu lagi laporan iaitu laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Baik. Jadi dalam buku teks anda, kita lihat di bawah sekali itu ada matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Baik, jom sama-sama kita kenal pasti berapa matlamatnya. Matlamat atau tujuan pertama, menyatu padukan rakyat. Tu yang pertama. Boleh buat catatan atau catatan dalam macam cikgu buat ni. Yang pertama, menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum lah. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, dua kat situ. Yang ketiga, memenuhi keperluan negara. Okey, memenuhi keperluan negara dan dapat menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Yang ni keempat. Baik, cikgu nak ulas tentang memenuhi keperluan negara. Okey, negara perlukan tenaga kerja. Tenaga kerja ni, tenaga kerja yang bakal dihasilkan mesti ada pengetahuan, mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran, mesti ada nilai. Di manakah nak dapat semua perkara ini? Melalui pendidikan. Jadi mulanya di peringkat sekolah rendah, kemudian diteruskan di sekolah menengah, dan diteruskan di peringkat pengajian tinggi, dan hasilnya tenaga kerja yang berilmu, yang mahir, berpengetahuan, ada nilai untuk negara. Itu maksud yang ketiga. Okey, baik. Dan yang keempat, menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Okey, kita tengok seterusnya. Dah keempat. Yang kelima, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni. Ni yang kelima. Yang keenam, serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Jadi ada 6 matlamat. Ingat 6 matlamat. Okey, 6 matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Ini yang penting. Inilah misi pembelajaran kita yang pertama. Anda dapat menjelaskan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Ada berapa? Ada 6. Okey, baik. Setakat ni okey tak student? Ada nak tanya tentang matlamat dasar pendidikan kebangsaan? Silakan kalau nak tanya. Kalau ada. Sila. Kalau tak ada respon, cikgu teruskan. Ada atau tiada ya? Tadi. Tak ada Tak ada. Baik. Tak ada faham di situ. Tu yang pertama, misi yang pertama, menjelaskan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Ada 6. Ingat baik-baik. Baik. Seterusnya kita lihat. Okey. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kita ada tahu 6 tujuan. Jadi kerajaan pun bertindak ataupun mengambil daya usaha untuk memastikan pendidikan ni menjurus kepada perpaduan dan integrasi nasional. Jadi adalah satu laporan Rahman Talib. Okey, mengapa namanya Rahman Talib? Sebab dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Okey, ada student nak masuk, cikgu nak accept dulu. Okey. Baik. Abdul Rahman Talib ni, okey, ataupun jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib ni dikehendaki untuk menyemak semula Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956.
Okey, yang ni penyata ni kemudian menjadi ordinan pelajaran lah. Ordinan pelajaran 1956. Okey, jadi Abdul Rahman dan tim dia okey menyemak semula undang-undang pelajaran ni, ordinan pelajaran 1956. Baik. Kemudian dalam laporan tersebut ada usul-usul dan juga cadangan-cadangan. Okey. Jadi laporan ini menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961. Maksudnya ordinan pelajaran yang telah disemak, okey, yang telah disemak, okey di sini disemak. Okey, tak muat pula sebentar. Maksudnya ordinan pelajaran yang telah disemak di sini, yang telah disemak oleh siapa? Abdul Rahman Talib dan tim dia, jawatan kuasa, okey, dalam jawatan kuasanya. Okey, akan menjadi asas kepada Akta Pelajaran 1961. Okey. Akta Pelajaran 1961. Baik. Dan selepas Akta 1961 ada lagi beberapa semakan. Nanti kita belajar selepas ini. Okey, kita lihat apakah kandungan laporan Rahman Talib. Okey. Yang ini misi yang kedua pelajaran. Okey, kita tengok balik, kita ulang balik apakah misi kedua pembelajaran kita. Anda dapat meneroka bukti usaha memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki. Ni sekarang ni anda kena cari bukti, analisis bukti, kaji bukti. Okey, dalam laporan Rahman Talib ni yang mana berkaitan dengan mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi di sini kita dapat tahu, kita dapat kenal pasti bahawa yang kotak warna biru ni, inilah dia. Inilah dia bukti laporan Rahman Talib ni adalah satu usaha untuk meneruskan perpaduan dan juga integrasi. Baik, laporan Rahman Talib dalam buku teks ni menulis, laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Sebelum ni pun, memang untuk memang untuk perpaduan sebenarnya sebelum ni. Kita penyata razak sebelum ni, kemudian lepas penyata razak disemak semula oleh Rahman Talib. Baik. Kita lihat buktinya. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat pendidikan. Maksud semua peringkat pendidikan ni ialah peringkat pendidikan rendah, menengah. Baik. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Dia berbeza dengan dalam penyata razak sebelum ni. Bahasa dalam penyata razak sebelum ni, tak semua bahasa Melayu jadikan bahasa pengantar. Di peringkat sekolah menengah, bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar. Tapi dalam laporan Rahman Talib, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan rendah dan menengah. Semua tahun, semua tingkatan. Jadi penggunaan bahasa seragam yang satu, iaitu bahasa Melayu saja dapat mewujudkan perpaduan. Mengapa? Bayangkan kalau dalam satu sekolah itu tidak diajar bahasa Melayu, orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, orang Cina menggunakan bahasa Cina, orang India menggunakan bahasa Orang Cina menggunakan bahasa Mandarin, orang India menggunakan bahasa Tamil. Jadi bagaimana nak wujud perpaduan? Apabila mereka nak cakap saja, mereka kena cari geng sendiri lah. Orang Melayu akan cari orang Melayu untuk berkomunikasi. Jadi di situ akan tak wujud perpaduan, malah bertambah besar atau luas jurang perpaduan dekat situ. Jadi bila bahasa Melayu ni diajar di kalangan murid-murid yang berbilang bangsa dalam satu sekolah yang sama, jadi mereka dapat berkomunikasi kerana ketiga-tiga kaum, semua kaum ni, bukan tiga kaum ni saja, semua kaum yang belajar di sekolah itu,
menggunakan bahasa yang seragam. Jadi bila mereka boleh berkomunikasi, mereka boleh memahami adat, budaya orang lain, faham perangai masing-masing, okey, menghormati pendapat orang lain, dapat berkenalan dengan lebih erat. Sebab apa? Boleh berbahasa. Itu pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Baik. Yang kedua adalah mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Tak kisahlah sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan, SJKC. Okay. Walaupun SJKC ni sekolah vernakular masih lagi mengekalkan bahasa Cina di sekolah mereka, tetapi sukatan pelajaran mereka adalah bercorak kebangsaan, beridentitikan negara kita. Kalau awak baca, siapa pernah pergi sekolah Cina, awak tengok buku teks bahasa Cina dia kan. Okay, ada buku teks bahasa Cina dia tu. Di situ semua awak lihat, semua berkaitan negara kita. Okay, contohnya tentang agama di negara kita. Okay, tentang pengetahuan amlah tentang negara kita. Begitu juga dengan buku sejarah. Okay, buku sejarah sekolah rendah SJKC ni. Semua adalah berkaitan negara kita. Sebab apa? Untuk mewujudkan perpaduan. Okey, cikgu dah jelaskan sebelum ini masa zaman British punca-punca kepada masalah perpaduan kaum pada zaman British kita start dia. Apabila British mewujudkan aliran sekolah vernakular ni kan, yang mana sukatan pelajarannya dari tanah besar Cina, dari India, tak seragam, tak ada bercorak kebangsaan. Akhirnya apa? Akhirnya mewujudkan jurang perpaduan. Baik, jadi kurikulum yang berorientasikan kebangsaan akan mewujudkan perasaan cinta akan negara. Baik. Baik. Kemudian selain daripada itu, laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan seperti kotak biru yang kedua di bawah ni. Okey. Memberi fokus kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta kepada dan kesetiaan terhadap negara. Mata pelajaran ditekankan, memberikan fokus pada sejarah. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan juga persefahaman antara kaum. Ada student dah masuk lagi, cikgu kena accept dulu. Sebentar. Baik. Mata pelajaran tata rakyat ni tak ada lah. Okey, dulu ada. Sekarang ni dia dah jadi mata pelajaran civic dan kewarganegaraan. Dulu zaman-zaman ayah kita dulu kan. Okey, nama mata pelajaran tu adalah tata rakyat. Okey. Baik. Kemudian laporan Rahman Talib ini dibuat penambahbaikan oleh cendekiawan ataupun ketua pengarah pendidikan lah, dan merupakan cendekiawan juga pemikir yang namanya Aminuddin Baki. Jadi laporan ini, kajian ini dinamakan sebagai kajian Aminuddin Baki. Okay, ketua pengarah pendidikan pada masa itu, paling muda, 36 tahun dah jadi ketua pengarah pendidikan. Baik, pada masa itu jawatannya adalah Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia. Sekarang Ketua Pengarah Pendidikan lah. Baik, untuk menambah baik laporan Rahman Talib, Aminuddin Baki mencadangkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal masuk sekolah menengah akademik. Okey, baik. Cerita dia macam ni. Okey. Apabila seseorang itu gagal akademik, sebagai contoh gagal sijil rendah pelajaran Malaysia. Sijil rendah SRP, sijil rendah pelajaran tingkatan 3, dulu ada SRP. Dan SRP dulu ni boleh kita gunakan untuk bekerja. Okey. Dan kalau ada SPM lagi bagus, lagi tinggilah gaji, lagi tinggilah jawatan macam tu. Sekarang tak ada, sekarang semuanya SPM. Baik. SRP kemudian digantikan sebagai PMR. Okey. Kemudian PMR tu pada 1 tahun, cikgu tak ingat tahun bila, PMR tu bukan lagi dijadikan sebagai satu kayu ukur untuk bekerja. Sebaliknya SPM. Okey, mesti tertinggi SPM. Okey. Dan akhirnya PMR dimasukkan, digantikan dengan PT3 sekarang. Baik. Dulu
siapa yang gagal SRP dia tak boleh masuk tingkatan 4. Tak boleh sambung belajar. Jadi nak dia sambung belajar, dia kena belajar semula dan ulang balik SRP. Jadi ada di kalangan murid-murid ni dia tak nak belajar dah. Jadi untuk untuk memperbaiki keadaan tersebut, lebih elok pelajar yang gagal akademik ni kita juruskan dia kepada kemahiran, kepada teknikal dan vocational. Itu sebabnya Aminuddin Baki memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Ni aneka jurusan ni bolehlah kita rujuk kepada teknikal, pendidikan teknikal dan vocational. Dan juga kemahiran pun boleh. Samalah tu. Di bawah yang sama tu. Kemahiran. Jadi yang gagal akademik dia akan ambil kemahiran-kemahiran. So apabila selalunya mereka ni akan lulus jurusan tersebut dan keluar sebagai tenaga kerja. Jadi kita tak adalah pelajar yang gagal ni tak buat apa-apa. Boleh di-channelkan, dijuruskan ke dalam bidang technical vocational kemahiran. Baik, itu cadangan Aminuddin Baki. Kemudian untuk itu memperkenalkan kursus-kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mai yang cikgu cakap tadi. Contoh kursus kemahiran pembakian dan penyamanan udara, aircon, otomotif kereta, apa lagi yang popular, KFL, kimpalan fabrikasi logam, welding gitu kan. Apa lagi, binaan bangunan, buat rumah, kan. Apa lagi, ABM, amalan bengkel mesin. Belajar semua jenis mesin canai, mesin larik, mesin itu, mesin inilah. Mesin. Jadi boleh bermain dengan besi, potong sana potong sini, buat sini kan. Jadi macam-macam lah kursus kemahiran. Contoh pertaniannya ada, masakannya ada, dandanan rambut, fashion, semualah itu semua kursus kemahiran. Jadi prospeknya ialah murid yang gagal yang ambil kursus kemahiran ni dia keluar sebagai tenaga kerja mai. Macam tu. Dan semua kaum, tidak terhad kepada satu-satu kaum. Semua kaum boleh memohon kursus kemahiran tersebut. Baik. Begitulah student kajian Aminuddin Baki untuk sekolah aneka jurusan. Baik, satu lagi ialah yang menarik, Aminuddin Baki mencadangkan untuk mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Ini cadangan Aminuddin Baki. Maksudnya jangan pisahkan kaum itu mengikut sekolah. Jadi semua kaum boleh belajar dalam satu sekolah. Janji namanya sekolah kebangsaan. Dan itu sebabnya kalau kita lihat di bandar-bandar besar umpamanya, kita dapat lihat satu sekolah menengah tu pelbagai kaum. Contohnya di Kuantan, contohnya di Johor Bahru, contohnya di Kuala Lumpur. Memang benda tu, situasi tersebut adalah biasa. Tapi di Bandar Jengka ini tak ramai lah. Tak ramai masyarakat Cina dan India bersekolah di sekolah kita kan. Tapi sekolah lain ada, contohnya SMK Jengka 2. Ada sebahagian kecil orang Cina dan orang India ada juga. Tapi tak ramai lah. Tapi tak apa. Tak apa. Sebab apa? Di situ dah akan dapat mewujudkan perpaduan apabila kita bergaul di kalangan mereka. Sekolah kita pernah ada pelajar Cina dan ada pelajar India, selama beberapa tahun. Sejak tahun kebelakangan ini tak ada. Dulu-dulu ada. Baik, itulah kajian Aminuddin Baki yang menambah baik laporan Rahman Talib. Baik. Jadi semua yang cikgu tandakan ni, yang kotak warna biru ni dan kajian Aminuddin Baki, inilah bukti-bukti dalam laporan Rahman Talib, usaha-usaha ke arah perpaduan dan integrasi nasional. Alright. Baik, jom kita teruskan dengan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Baik.
Jadi fungsi jawatankuasa ini untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Baik. Okey. Ada student tanya cikgu. Okey. Ada student tanya cikgu. Cikgu, mengapakah dalam dasar pendidikan kebangsaan ni banyak ataupun ada beberapa siri semakan terhadap dasar pelajaran negara kita? Okey, jawapan dia macam ni. Bagus tu. Okey, mengapa kena kaji semula, kenapa berlaku semak semula? Yang pertama, okey, pendidikan ni berubah mengikut tahun. Okey, berubah ikut tahun, suasana. Berubah bukan berubah kita kena tukar sukatan pelajaran macam tu, tidak. Maksudnya, okey, kita kena lihat contohlah, kita kena lihat situasi ataupun era pada masa tersebut, era ataupun kemajuan. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, sekarang ni kita gunakan sukatan kurikulum KSSM, kurikulum standard sekolah menengah. KSSM, kurikulum standard sekolah menengah. Okey, jadi KSSM ni diwujudkan untuk pelajar-pelajar menguasai kemahiran abad ke-21. Abad ke-21, murid abad ke-21 ingin dihasilkan. Manakala sukatan pelajaran KBSM, KBSM sebelum ni, untuk menghasilkan murid-murid yang bersedia menghadapi cabaran abad ke-21. Berbeza tu sebenarnya. Kan? Jadi sebelum tu lagi, sebelum KBSM lagi, dia untuk menekankan, untuk mengukuhkan perpaduan. Perpaduan ni sampai sekarang lah agendanya, cuma bila kita baru merdeka, lebih-lebih lagi lah perpaduan tu mesti dipupuk di sekolah. Okay. Jadi itu sebabnya dia berlaku beberapa semakan semula. Contoh macam tadi, laporan Rahman Talib. Okey, buat semakan. Dia nak bahasa Melayu jadikan bahasa pengantar di semua peringkat sekolah. Nampak tak? Itu perlu. Sebab apa? Bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa kebangsaan. Jadi itulah jawapan mengapa dasar pendidikan kita ni dia berubah-ubah supaya dia sesuai dan relevan mengikut keadaan semasa, dan yang paling penting dia mengukuhkan lagi perpaduan di negara kita. Macam tu. Baik, setakat ni okey student? Okey tak respon? Masih lagi mendengar, masih lagi follow? Masih lagi follow? Boleh ke? Boleh Alright. Baik, kita lihat. Apakah kandungan laporan jawatankuasa kabinet untuk mengukuhkan perpaduan? Apa kandungan dia? Tadi kita dah lihat kandungan laporan Rahman Talib sebagai bukti usaha ke arah perpaduan. Okey, kita lihat kali ini laporan jawatan, kandungan laporan jawatankuasa kabinet. Okey, baik. Cuba kita bandingkan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perpaduan, okey, dan juga untuk tujuan tersebut dijadikan sebagai wajib dalam peperiksaan awam. Maksudnya pada tahun 1979 lah kuat kuasa. Kan? Jadi bahasa Melayu sejak 1979 menjadi subjek wajib dalam peperiksaan awam. Wajib ni mesti ambil. Okey? Mesti ambil dan lulus. Okey? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian. Okey, untuk Muslim, pendidikan Islam. Untuk bukan Muslim, pendidikan moral. Ini pun wajib. Wajib diambil dalam SPM. Okey, pelajar bukan Islam, dalam SPM akan ambil pendidikan moral. Pelajar Muslim akan ambil mata pelajaran pendidikan Islam, mata pelajaran teras. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, menekankan aktiviti core curriculum yang melibatkan semua kaum seperti unit uniform, sukan dan permainan serta persatuan. Ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey. Baik. Yang ketiga. Okey. Ini kandungan ya. Ini kandungan ingat kandungannya. Baik, yang ketiga, hasil daripada laporan ni, laporan ni kan, maka terhasillah satu sukatan dinamakan sebagai kurikulum baru sekolah rendah, KBSR. Okey. Kemudian
kurikulum baru sekolah menengah pada tahun 1988 dan juga falsafah pendidikan negara pada tahun 1988 lah. 1982 KBSR. Tahsilah KBSR, tahsilah KBSM dan juga falsafah pendidikan negara. Baik, kalau kita lihat di bahagian paling kiri ada satu info tentang KBSR. Okey, kita lihat kurikulum baru sekolah rendah lah yang perlu dicapai. Baik oleh murid. Okey, menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan. Jadi memang betul lah dalam KBSR ni, okey, sekolah rendah kan, jadi bahasa Melayu perlu dikuasai dulu sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa kebangsaan dan perpaduan. Menguasai 3 bidang asas, okey, iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dan alam sekitar serta bidang perkembangan diri dan individu. Okey. Maksudnya semua subjek dalam KBSR, bahasa Melayunya, matematik dan lain-lain mesti ada dua elemen ini. Okey. Iaitu menghargai bahasa Melayu dan menguasai 3 bidang asas. Jadi untuk KBSR ni dia relevan lah untuk murid-murid menghadapi cabaran abad ke-21. Kemudian selepas itu KSSR pula dilaksanakan pada murid tahun 1 bermula 2011. Ini untuk menghasilkan murid-murid yang mahir. Okey, nilai dan kemahiran abad ke-21 pula. Okey. Baik. Seterusnya. Kita lihat tadi sekolah rendah, sekolah menengah pula. Sekolah menengah tadi 1989. Digubalkan berdasarkan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan bersatu padu. Okey. Baik, kemudian digantikan dengan KSSM bermula dengan murid dengan tingkatan 1 tahun 2017. Awak lah ni. Okey. Tahun 2017. Tahun 2017. Okey. Awak lah tingkatan 1 masa tu kan? Jadi berdasarkan PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-25, fokus kepada penguasaan kemahiran abad 21. Awak lah ni. Okey. Jadi itu sebabnya berlaku semakan supaya dia relevan dengan zaman, sesuai dengan zaman dan untuk mengukuhkan perpaduan. Okey. Kalau kita tak buat semakan, nanti murid-murid akan ketinggalan. Sentiasa akan disemak semula, dikaji semula kurikulum ni supaya dia sesuai, dia relevan. Ada yang tak relevan kita keluarkan. Okey. Baik. Falsafah pendidikan kebangsaan. Kita tengok di sini digubah pada tahun 1988 untuk memperteguh ala tuju matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. FPN ditukar pada FPK. FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Menekankan pendidikan yang menyeluruh, okey, dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang, okey, dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey. Seimbang, okey. Bersepadu, menyeluruh, seimbang. Jadi maksudnya tak boleh kita okey, kuat jasmaninya, kuat sukan aja, kuat jogging, kuat main situ main ni tapi tak tahu benda akademik. Tak boleh. Okey. Tak boleh juga pandai intelek je, pandai membaca ulat buku 24 jam, ajak bersukan tak nak. Ajak bersukan tak nak. Okey, tak boleh juga kan? Jadi anti-sosial, tak boleh benda tu. Jadi mesti seimbang keempat-empat ni, iaitu jasmani, emosi, rohani. Okey. Pandai jasmani, kuat sukan, pandai pula tu, okey. Pandai pula tu tapi tak ada pula akhlak, tak ada pula agama, biadab dan sebagainya pun tak boleh juga. Ini maksudnya seimbang, menyeluruh dan bersepadu. Tak boleh tinggal empat-empat ni. Tinggal satu pun tak boleh. Mesti bersepadu dan mesti seimbang. Tak boleh kuat sana sini. Okey, mesti seimbang untuk jadi murid ataupun warga negara yang
menyumbang kepada negara. Mesti ada empat-empat, mesti kuat-kuat empat-empat ni. Dia tak boleh kuat satu saja sekarang ni. Okey. Jadi contohnya lah, okey, ada student tanya cikgu, cikgu macam mana dengan budak-budak sekolah pondok tu kan, atau budak-budak tahfiz tu kan, dia belajar apa, dia hafaz je. Mana awak tahu dia hafaz saja? Dalam masa yang sama, okey, mereka juga diajar cara-cara untuk hidup dalam masyarakat. Jadi pelajar-pelajar tahfiz ni, walaupun ni lah sukatan pelajaran dia kadang-kadang ada yang tak ikut sukatan pelajaran kebangsaan. Jadi ada di kalangan mereka ni dah bagus dah sebenarnya. Okey. Maksudnya dari segi emosi sudah stabil, rohani sudah stabil kerana pendidikan agama yang mereka dapat. Dan jadi untuk intelek tu mereka itu sebabnya di kalangan mereka ni, pelajar tahfiz ni, selepas mereka keluar, mereka akan sambung pelajaran di peringkat lebih tinggi. Contohnya lepas tahfiz mereka akan sambung pelajar Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Ada Mahat Tahfiz, contoh Mahat Tahfiz Negeri Pahang lah, satu institusi yang bagus. Aduh ni nak jawab pertuduhan orang kata budak tahfiz tak boleh ke mana, tiada keboleh pasaran. Salah tu, tak patut kata macam tu. Contoh Mahat Tahfiz Negeri Pahang, sukatan pelajarannya di samping tahfiz tu, menghafaz Al-Quran memanglah utama, tapi juga diterapkan mata pelajaran lain. Supaya empat ni ada, jasmani kuat empat-empat ni. Okey, supaya jadi pelajar yang kuat, cerdik, pandai, taat kepada agama. Okey. Baik, itulah maksudnya. Baik, kita teruskan. Akta Pendidikan 1996. Baik. Okey, dalam akta ini. Okey, kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh. Okey, bahasa kebangsaan ni bahasa Melayu lah ya. Sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar ni bahasa komunikasi. Pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Maksudnya dalam Akta Pendidikan 1996, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dijadikan bahasa utama di semua sekolah kerajaan. Itulah Akta Pendidikan 1996. Okay, tak boleh ajar selain daripada bahasa Melayu kecuali subjek-subjek tertentu seperti bahasa Inggeris, mana boleh ajar dalam bahasa Melayu kan? Seperti bahasa Cina, mana boleh. Jadi semua subjek mesti diajar dalam bahasa Melayu. Walaupun subjek STEM seperti kimia, fizik, bio, sekiranya sekolah itu nak mengajar subjek STEM ni, kimia, fizik, bio dan lain-lain dengan menggunakan bahasa Inggeris, mereka kena mohon, sekolah kena mohon dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui JPN untuk mengajar dalam bahasa Inggeris. Nampak sampai macam tu sekali. Okey. Baik. Kedudukan ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran wajib diajar semua sekolah. Wajib wajib. Okey. Di semua sekolah, tak kisahlah SMK, SK, SRJKC, SM Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, SMK, SMJK, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan ada juga tapi tak banyak lah, ada. Okey. Mesti wajib lah. Okey. Jadi institut pendidikan swasta juga mengadakan pengajaran dalam bahasa kebangsaan walaupun dia swasta. Okey. Pengajian Malaysia dan pendidikan Islam moral untuk memupuk semangat setia, cinta akan negara dan nilai murni. Gitu. Ini nilai murni ni khusus kepada pendidikan Islam dengan moral lah. Cinta akan negara tentulah pengajian Malaysia. Okey. Baik, begitulah dia Akta Pendidikan 1996. Okey, jadi awak dah lihat tadi bukti-bukti dalam laporan kandungan, setiap laporan tadilah, laporan Rahman Talib, laporan Jawatan Kuasa Kabinet, kemudian kita belajar kajian Aminuddin Baki, kemudian Akta Pendidikan 1996. Semuanya menjurus ke arah perpaduan. Itu bukti-buktinya. Baik. Kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan di sini. FPK Dulu nama dia FPN, sekarang namanya FPK. Okey. Baik, cikgu tukar warna sikit sebab warna ni warna hijau kan. Cikgu tukar warna kuning lah.
supaya lebih jelas di sini. Oh, warna kuning tak ada. Warna merah lah. Ni nama dia FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okay, nampak? Yang penting seimbang dan harmonis intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Okey. Melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupayaan mencapai kesejahteraan diri, memberi semua sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Inilah falsafah pendidikan kebangsaan kita. Ingat apa tadi? Ingat yang paling penting, Jerry. Ni dia tadi ni penting. Ingat Jerry. Ni jasmani, emosi, rohani, intelek. Okay. Alright. Baik, setakat ni faham? Ada nak tanya silakan. Ada nak tanya silakan. Cikgu. Silakan. Silakan Fauzan kalau ada nak tanya. Saya faham cikgu. Oh, faham. Okey, yang lain macam mana? Lain macam mana? Okey, cikgu buka kepada sesi soal jawab, sesi perkongsian pintar, sesi persoalan pintar sekarang. Okey, siapa nak tanya, tanya. Silakan. Ada nak tanya? Okey tak, student? Okey. Okey, Syarifah kata okey. Nurin okey. Okey tak Nurin? Mawadah okey, Mawadah. Okey, go. Okey, Syafiah Izzati okey. Jangan malu, jangan segan, tanya. Tanya. Awak jangan malu dan segan Okey, awak sebenarnya bukan malu segan tak tahulah cikgu cakap apa. Padahal masa koya tu punyalah bagus Pap cakap okey tu. Jangan segan, jangan malu. Awak nanti akan masuk universiti, akan masuk pengajian tinggi, institut pengajian tinggi, jangan rasa malu. Kalau malu nanti awak akan ketinggalan. Okey? Jadi malu di sini maksud cikgu malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau ada terbuku dalam hati, tak faham ni kena tanya. Kan susah aku ni sekarang bila nak jawab peksa, tanya. Okey? Tanya. Cikgu sedia membantu. Yang cikgu tahu, cikgu jawab. Yang cikgu tak tahu, bagi masa cikgu selidik semula, buat kajian semula. Macam tu. Ada juga part-part yang cikgu tak tahu. Kan? Okey? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan tu. Senyap saja cikgu anggap semua misi pelajaran untuk pagi ni berjaya dicapai oleh anda, tapi secara teorinya lah. Secara teorinya. Okey. Jadi untuk menguji kefahaman anda, ada tugasan untuk awak selesaikan lah. Cikgu bagi masa lah. Okey. Kalau boleh soalan ini disiapkan sebelum hari Jumaat ini. Maksudnya hari Khamis lah awak kena hantar. Okay, hantar dalam Telegram cikgu PM saja. Okay. Dalam buku tab muka surat 147 yang cikgu tunjukkan di skrin masing-masing. Kan? Jom kita lihat soalan dia. Apakah yang dimasukkan dengan potensi individu? Cikgu letakkan markah supaya ada panduan nak awak jawab banyak mana kan. Jadi 2 markah di situ, maksudnya tak perlu huraian yang panjang lebar, hanya 2 markah saja. Apakah dimasukkan dengan potensi individu? Okey, semua soalan ABC ni merujuk kepada maklumat FPK di atas. Okey. Jadi apa yang dimasukkan dengan potensi individu? What is your idea? Apa pandangan anda? Okey, apa maksud dia nak maksud? So, tuliskan. Okey, mungkin awak rujuk buku Kamus Dewan, mungkin awak rujuk dalam mana-mana sumber. Okey. Okey, tulis markahnya. Jawapannya. Baik B. Mengapakah potensi individu perlu dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu? Okey, potensi tadi kenapa kita perlu kembangkan secara menyeluruh? Kenapa kena kembangkan? Dan bersepadu kenapa? Dan C, bagaimanakah insan yang berakhlak mulia dan berilmu
pengetahuan dapat menyumbang ke arah keharmonian dan perpaduan. C ni memanglah kebat ni 8 markah yang besar ni. So semua sekali 14 markah. Okey. Jadi due date-nya ialah pada hari Jumaat inilah. Sorry, Khamis ni. Jumaat tu kita dah bertemu kembali. Hari Khamis ni lah. Khamis malam tu cikgu nak semak. Kalau boleh Khamis malam tu cikgu nak semak. Okey, jadi Khamis tu petang tu last hantar lah kan. Cikgu akan semak. Selalunya cikgu semak kerja budak ni selalunya lepas solat isyak ada free lepas tu kan. Lepas cikgu semayang semua, semasa tu free barulah cikgu semak. Okey. Macam tu lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi nak tanya, cikgu tangguhkanlah pelajaran kita untuk hari ni kepada hari Jumaat. Okey, cikgu tanya sekali lagi. Ada tak sebelum cikgu tangguhkan? Ada lagi 4 minit ni. Dalam jam cikgu lah. Mungkin jam awak lagi 1 minit, 2 minit kan. Ada nak tanya? Faham tak soalan? Faham tak pelajaran? Faham tak soalan? Okey. Respon? Ada ke faham? Faham eh? Okey, kalau faham bagus. Faham tu bagus. Alhamdulillah. Cuma cikgu minta, cikgu mohon kerjasama anda. Okey, tolonglah jawab tugasan dah hantar pada cikgu. Okey, kalau tak tahu tanya. Macam tu Dan cikgu dah gunakan kaedah paling mudah lagi untuk menghantar tugasan lah Okey, awak hanya screenshot saja dengan awak punya telefon hantar dalam Telegram, cukup dah tu, cikgu kan tanda. Okey, cikgu tak gunalah Google Classroom tu. Okey, awak bukannya nak tengok pun Okay, kadang-kadang susah nak login lah, tak ingat lah password lah kan, susah. Jadi cikgu terus guna Telegram lagi senang. Hantar Telegram aja kan. WhatsApp personal. Telegram personal. Okey, itu sajalah. Kalau tak ada apa-apa, okey, cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan. Sebenarnya tugasan ni cikgu nak awak buat masa kelas ni lah 1 jam ni, tetapi penerangan yang panjang lebar. Okey, makan masa Jadi terpaksalah dijadikan sebagai tugasan di luar waktu pelajaran. Jadi cikgu harap awak boleh buatlah tugasan tersebut Banyak sikit ni. Dia 14 markah ABC ni. Selalunya cikgu bagi satu tugasannya, ni kali banyak. Sebab masa tu cikgu bagi sampai hari Khamis. Okey, hari Khamis ni Jadi itu saja. Okey, student. Okey, cikgu tangguhkan kelas. Okey, terima kasih kerana memberikan kerjasama untuk hadir dan dengar kelas pada pagi ini. Dan cikgu doakan semoga kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Okay, salam cikgu pada mak ayah kamu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada kelas hari Jumaat ni. Dan jangan lupa kemaskini kehadiran anda dalam Telegram selepas ni. Terus pergi Telegram kemaskini. Okey, bye. Ciao dulu. Cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright.